Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 10 November 2021 bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Larendra Fiona Budetbaikan. Saudara, saksikan paparan utama malam ini. Malaysia Indonesia setuju laksana koridor perjalanan secara berperingkat. Wakil calon dan parti politik PRU Dun Melaka diingatkan patuh SOP. Malaysia dan Indonesia bersetuju melaksanakan satu koridor perjalanan antara kedua-dua negara melalui aturan koridor perjalanan TCA atau laluan perjalanan vaksinasi VTL. Persetujuan tersebut dicapai menerusi perbincangan empat mata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Menurut Perdana Menteri, sebagai permulaan inisiatif koridor perjalanan itu dicadang menghubungkan Kuala Lumpur dan Jakarta serta Kuala Lumpur dan Bali melalui jalan udara. Dan mungkin perangkat awal ini kita mulakan dengan Kuala Lumpur, Jakarta, Kuala Lumpur dan juga Kuala Lumpur, Bali, Kuala Lumpur. Jadi insya-Allah jika dipercepatkan urusan untuk detailnya, kita bersetuju tadi supaya joint statement akan kita buat untuk kita mengumumkan pembukaan border antara Malaysia dengan Indonesia. Koridor perjalanan itu akan memberi keutamaan kepada individu yang telah divaksinasi penuh bagi kategori pengembara untuk tujuan rasmi, perniagaan, perubatan dan kemanusiaan. Ia juga akan melibatkan pengiktirafan bersama sijil vaksinasi COVID-19 dan standard keputusan ujian saringan PCR. Pembukaan semula sempadan secara kaedah selamat adalah penting dalam mengimbangi antara keperluan membuka dan membangunkan semula ekonomi. Pada masa sama, menjaga aspek keselamatan dan kawalan kesihatan awam. Pelindungan pekerja warga Indonesia di Malaysia turut diberi perhatian. Perdana Menteri memberi jaminan kebajikan kumpulan itu akan tetap dipelihara. Kementerian Sumber Manusia juga telah mewujudkan e-gaji dan juga portal khusus kepada seluruh pekerja di Malaysia, terutamanya yang melibatkan pekerja-pekerja dari luar Malaysia. Iaitu jika ada isu yang berkaitan dengan kelewatan membayar gaji ataupun segala isu yang berkaitan dengan pekerja-pekerja yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan mereka ataupun employer mereka, mereka boleh terus membuat aduan direct kepada Kementerian Sumber Manusia. Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya dengan soal gaji dan lain-lain perkara yang selama ini tidak dapat mereka membuat aduan kepada sesiapa. Tahun lepas, pindaan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446 diluluskan. Ia menjamin keselesaan penginapan pekerja bukan sahaja untuk rakyat Malaysia tetapi juga untuk rakyat asing. Perdana Menteri dan Presiden Jokowi turut mengambil maklum tentang kemajuan proses bagi memuktamadkan Memorandum Persefahaman Pengambilan dan Pelindungan Perkhidmat Domestik Indonesia (PDI). Kita bahas dalam pertemuan, yaitu yang pertama mengenai pentingnya kerjasama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Saya mendorong kiranya MOU perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat
segera diselesaikan. Kemudian juga mengenai izin Community Learning Center di Semenanjung juga bisa diberikan izinnya sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya. Dalam pada itu, kedua-dua pemimpin percaya isu-isu tertunggak membabitkan tenaga kerja Indonesia di Malaysia dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat. Baik, lagi perkembangan lawatan kerja Perdana Menteri ke Indonesia kami akan bawakan selepas ini. Sebelum itu, kita langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak untuk perkembangan PRU Dun Melaka. Silakan. Terima kasih Faris dan Fiona di Angkasa Puri. Tidak faham SOP bukan alasan untuk melanggar peraturan serta menidakkan undang-undang sepanjang tempoh berkempen. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali, memberi peringatan itu dalam taklimat penjelasan SOP MKN, SPR dan permit kepada wakil-wakil calon dan parti politik di Ibu Pejabat Polis Melaka, Bukit Beruang. Tegas beliau, semua SOP dan peraturan yang ditetapkan oleh MKN, Kementerian Kesihatan KKM dan SPR bagi mengelakkan PRU ini menjadi pencetus gelombang keempat pandemik COVID-19. So di bawah peruntukan undang-undang, dia mengatakan inherent of the law is not an excuse. Mana dia kalau kita mengatakan kita tak faham SOP, kita tak faham peraturan, kita tak faham undang-undang, kita melakukan satu kesalahan. Itu bukan satu alasan proses undang-undang itu tidak boleh berjalan. Itu yang salah satu tujuan yang kita nak terangkan kepada wakil-wakil calon dan wakil-wakil parti itulah. Mana dia kita nak beri penerangan sejelas-jelasnya pada dia supaya dia tahu tentang peruntukan undang-undang tersebut dan SOP yang dikeluarkan. Datuk Abdul Majid berpuas hati perjumpaan bersama wakil-wakil calon dan parti politik berjaya menyelesaikan beberapa kekeliruan berkaitan SOP PRU Dun Melaka. Dalam perkembangan lain, sebanyak 23 laporan polis diterima setakat semalam berkaitan kesalahan pelanggaran SOP mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 ketika berkempen. Calon-calon dan petugas parti bertanding didapati mengambil kesempatan atas kelompongan SOP sedia ada. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman kecewa dengan aspek pematuhan SOP yang masih dipandang ringan pihak berkaitan. Jadi mereka akan cuba cari jalan macam mana supaya nampak seperti tidak bersalah. Contohnya saya kata makan di warung bersama dengan orang ramai, kan. So sebenarnya memang intentionally mereka buat macam itu, tapi nampak macam mereka duduk untuk minum. So itu contohnya lah yang menyebabkan kita bimbanglah benda ni. Sikap sambil lewa itu dibimbangi akan menjadi penyumbang peningkatan kes serta gelombang keempat COVID-19. Secara keseluruhan, 8 kompaun berjumlah RM76,000 telah dikeluarkan polis dan Jabatan Kesihatan Negeri atas kesalahan pelanggaran SOP pilihan raya. Kompaun dikenakan terhadap pihak penganjur program dan individu yang gagal mengamalkan penjarakan fizikal. Barisan Nasional BN melancarkan manifestonya dengan 5 teras utama dan 103 inisiatif. Fokusnya memastikan kestabilan politik matang menerusi penyediaan peruntukan kepada semua 28 adun termasuk adun pembangkang. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, BN turut menetapkan janji untuk merealisasikan lonjakan ekonomi baharu di Melaka selain mewujudkan 10,000 peluang pekerjaan setiap tahun. Juga berhasrat memperkasa tadbir urus yang bersih selain mewujudkan dun belia bagi menyokong pelibatan belia dalam menyalurkan idea terhadap tadbir urus kerajaan. Turut terkandung agenda khusus melibatkan pendidikan kanak-kanak, sokongan sosial komuniti orang kurang upaya OKU, orang asli serta warga emas. Terakhir, pembangunan mapan dengan fokus kepada projek mengatasi banjir serta mempromosi pelancongan. Saya yakin episod lalu membuka mata kepada kita semua bahawa ketidakstabilan yang berlaku adalah bukan disebabkan rakyat. Sebaliknya,
Pengkhianatan seumpamanya terjadi dek kerana tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab yang meletakkan kepentingan rakyat di belakangnya. Beliau berucap melancarkan manifesto BN secara dalam talian. Membudayakan penggunaan media sosial antara menjadi cabaran dihadapi calon sepanjang tempoh berkempen dalam suasana norma baru. Ini kerana masih terdapat rakyat yang tidak biasa dengan media sosial. Justru calon dan parti-parti bertanding perlu kreatif mencari kaedah lain untuk memancing undi. Calon BN Dun Gadik P. Shanmugam berkata, kekangan itu memerlukan pihaknya untuk mencari kaedah baru sewaktu berkempen di kawasan berkenaan. Orang macam kat kampung ni, kalau bandar lain, orang muda ramai. Kat kampung ni, orang senior ramai. Orang veteran ramai. So, dia macam mana pun, kalau calon tak datang rumah langsung. Padahal, kita secara maya kita dah ke mana-mana. Pihaknya kini menggunakan pendekatan lain seperti mengedarkan risalah di dalam peti surat rumah penduduk. Namun, beliau optimis pendekatan yang dilakukan sepanjang tempoh berkempen akan dapat dilalui dengan jayanya. Sudah menjadi kelaziman calon muda khususnya wanita menjadi tumpuan setiap kali pilihan raya. Timbul persoalan, mampukah calon muda meyakinkan pengundi untuk memilih mereka sebagai wakil di Dewan Undangan Negeri. Namun mereka percaya media sosial boleh dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkenalkan diri sekaligus memenangi hati pengundi. Ya memang kerana saya tadi saya buat itu TikTok kan. Banyak orang tengok saya, bukan orang muda tengok you, orang tua juga tengok macam tu. Jadi mereka tengok kan. Okey, mereka cakap, "Siapa ni? Buat apa di sini?" Saya cakap, "Oh, saya orang yang ingin berkhidmat, membuat bantuan di sini. Okey, saya Leong Hui Ying macam tu saja. Saya tak ada cakap apa-apa, tapi mereka tahu siapa saya lah." Ya, ini memang ada. Brochure saya juga ada ambil ke rumah. Itu semua by SOP. Ya, itu brochure semua ada ke rumah, juga ada saya punya itu billboard semua ada. Saya kena cuba sedaya upaya. Saya kena rajin buat video, hantar WhatsApp. Saya kena panggil lebih banyak kawan, penyokong untuk tolong. Sebab sekarang kita pun tidak boleh pergi rumah ke rumah, tapi kita boleh hantar pamphlet yang risalah, yang kertas-kertas. Itu yang kita boleh buat. Statistik daftar pemilih bagi Dun Kesidang menunjukkan pengundi berusia 30 hingga 39 tahun mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 25.61%, diikuti pengundi berumur 40 hingga 49 tahun 21.71%. Bagi Dun Bandar Hilir pula, pengundi berusia 60 hingga 69 tahun mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 20.99%, diikuti pengundi berusia 50 hingga 59 tahun 20.23%. Menggunakan trak LED, inisiatif Barisan Nasional BN untuk memperkenalkan calonnya yang bermula hari ini. Trak LED seperti ini akan bergerak di lokasi tumpuan awam seperti pasar malam, pasar tani dan pasar raya secara berjadual. Selain memberi fokus pengenalan calon melalui paparan skrin digital, ia juga akan memaparkan visi dan misi parti. Kaedah ini membuktikan larangan berkempen secara fizikal bukan masalah besar. Setiap calon dan parti boleh menggunakan kreativiti masing-masing untuk berkempen. Di sebalik kemeriahan kempen parti-parti politik, aktiviti pelancongan di Melaka berjalan seperti biasa. Di Dataran Pahlawan, beca antara produk pelancongan yang masih mendapat tempat dalam kalangan pengunjung. Laporan lanjut kita bersama Fahmi Zaidi. Baik, terima kasih Ashraf di studio. Melaka bandar bersejarah. Selain daripada mempunyai pelbagai bentuk bangunan bersejarah yang menjadi ikonik, negeri Melaka juga penuh dengan pelbagai budaya dan tradisi. Namun, tahukah anda, antara salah satu yang menjadi tarikan utama bagi pelancong di negeri Melaka ini adalah beca berhias. Dan bagi berkongsikan cerita berkenaan dengan beca berhias ini, bersama saya sekarang adalah salah seorang pengayuh beca iaitu Encik Rasul Ibrahim. Assalamualaikum Encik Rasul. Waalaikumsalam.
Okey, Encik Rosso, mungkin Encik Rosso boleh kongsikan sikit pengalaman Encik Rosso kenapa memilih untuk menjadi seorang pengajar beca? Okey, saya bawa beca dekat Negeri Melaka ni untuk orang cakap minat daripada lepas tu kita punya tarikan kawan-kawan lah, mana kawan ajak kita bawa beca dekat Negeri Melaka. Jadi saya bawa beca dekat Melaka ni dah 5-6 tahun lah dalam Melaka ni. Jadi orang cakap memang orang kata best lah, seronok kalau kita kaya beca sendiri. Kalau kita dari Melancong nak datang Melaka, orang kata wah bestnya kan beca dekat Negeri Melaka. Jadi saya jadi orang kata full time lah kerja ni. Kadang-kadang part time kita buat. Itu je lah. Okey, Encik Rosso, boleh Encik Rosso kongsikan sikit apa perbezaan dan keunikannya beca berias ni berbanding dengan beca pada suatu ketika dahulu? Okey, untuk beca ni daripada dulu kita punya yang pertama first model lah dulu kan. Kita tak ada bunga-bunga. Jadi yang kita yang sekarang update. Jadi update untuk menjadi yang cantik dekat belakang ni lah. Jadi kita ada dulu tak ada anak patung kan, cuma ada bunga-bunga. Jadi kita update untuk sekarang untuk kanak-kanak lah, untuk dewasa pun boleh naik. Jadi kita ada macam-macam orang kata design lah. Kita ada Hello Kitty, Didi and Friend, kita ada macam-macam lagi design yang disediakan untuk rakan-rakan kita di Melaka lah beca. Okey, Cik Rosso, bagaimana pula dengan waktu pengoperasian untuk beca di sini? Okey, waktu operasi beca kita standard dah pukul 10 pagi sampai 12 malam lah. Jadi kalau ada kita bawa beca sendiri nak balik awal pun boleh. Jadi kita limit sampai pukul 12 malam sajalah. Kita punya operasi beca. Jadi kalau nak naik pukul berapa pun boleh lah. Tapi pukul 10 pagi kita akan mula. Jadi habis pukul 12.30 malam. Kita banyak orang kata ada 350 biji beca dekat Negeri Melaka. Jadi rakan-rakan kita akan support anda lah, yang mana yang datang Negeri Melaka boleh jumpa kawan-kawan naik beca. Okey, dari segi penerimaan orang terhadap beca berias ini pula bagaimana Encik Rosso? Okey, untuk penerimaan beca berias di Negeri Melaka, orang cakap pelancongan memang orang cakap nombor 1 lah untuk semua negeri Melaka dalam negeri, nombor 1 untuk beca Negeri Melaka. Jadi orang kata pelancong memang datang Negeri Melaka memang nak naik beca. Jadi kepada rakan-rakan kita di luar sana yang nak datang Melaka, nak naik beca berias, boleh datang ke Negeri Melaka. Baik, terima kasih Encik Rosso di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, jadi kepada anda di rumah yang sedang menonton berita perdana pada malam ini, jika berkunjung ke Negeri Melaka ini, jangan lepaskan peluang untuk merasai sendiri pengalaman menaiki beca berias ini, kerana selain daripada kita membantu menjana pendapatan ekonomi pengayuh beca di sini, kita juga dapat menikmati kemanisan ketika berada di Melaka dengan menaiki beca berias ini. Jadi saya kira setakat itu sahaja perkembangan di lokasi di sini, dan saya serahkan semula kepada Ashraf di studio. Silakan Ashraf. Baik, terima kasih Fahmi. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari studio mini RTM Melaka. Kembali ke Angkasa Puri bersama Faris dan Fiona. Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini menerima sambutan negara daripada Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Perdana Menteri yang kini dalam rangka lawatan pertamanya ke Republik itu tiba pada 12.30 tengah hari waktu tempatan. Hani Muhili melaporkan. Ini merupakan lawatan pertama Datuk Seri Ismail Sabri ke luar negara sejak mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada 21 Ogos tahun ini. Beliau yang diberi sambutan karpet merah disambut oleh Presiden Jokowi sebaik tiba di Kompleks Pejabat Eksekutif dan Kediaman Rasmi Presiden. Lagu kebangsaan Malaysia dan Indonesia kemudiannya dimainkan, diikuti tembakan 19 das meriam. Datuk Seri Ismail Sabri diiringi Presiden Jokowi memeriksa barisan kawalan hormat yang terdiri daripada anggota pasukan keselamatan Presiden. Perdana Menteri turut diperkenalkan kepada barisan Menteri Kabinet Indonesia sebelum kedua-dua pemimpin meneruskan agenda pertemuan. Perbincangan empat mata di beranda berlangsung selama 40 minit. Isu dua hala pelbagai bidang termasuk pengaturan koridor perjalanan, pendidikan, maritim, perdagangan dan pelaburan serta perlindungan pekerja warga Indonesia menjadi antara fokus perbincangan kedua-dua pihak.
Malaysia-Indonesia kemudiannya memeterai 2 memorandum persefahaman MOU sebagai satu lagi tanda hubungan baik yang lama terjalin antara kedua-dua negara. Perjanjian mengenai kerjasama dan bantuan bersama dalam perkara kastam dicapai buat pertama kalinya. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menandatangani MOU tersebut bagi pihak Malaysia, manakala Indonesia diwakili rakan sejawatan beliau Sri Mulyani Indrawati. MOU kerjasama dalam bidang pendidikan pula ditandatangani oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Perjumpaan Perdana Menteri dan Presiden Jokowi berakhir selepas kedua-dua pemimpin menyampaikan kenyataan bersama. Pada suku kedua tahun ini, jumlah pelaburan Malaysia di Indonesia adalah sebanyak $12.53 bilion Amerika, manakala pelaburan Indonesia di Malaysia $1.16 bilion. Bawah Kementerian Sumber Manusia. Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri Malaysia ketiga bertemu Presiden Jokowi dalam tempoh 3 tahun. Sudah menjadi tradisi ASEAN bagi pemimpin untuk membuat lawatan pengenalan segera di rantau ini sebaik memegang jawatan, dan Indonesia menjadi destinasi pertama lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia selepas dilantik, dan kelazimannya tradisi sama diamalkan oleh Presiden Republik ini. Tetapi pandemik COVID-19 telah menjejaskan serta menghadkan perjalanan sedemikian. Sejak tahun lepas, kebanyakan mesyuarat serantau termasuk sidang kemuncak tahunan ASEAN yang dipengerusikan Brunei telah diadakan secara maya. Pertemuan hari ini, walaupun sebagai perkenalan, amat penting untuk KL Jakarta pasca COVID-19. Hani Muhili, Bogor, Jawa Barat. Sektor aeroangkasa dijangka mencana hasil mencecah 30 bilion ringgit menjelang 2025. Menteri Kanan Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, potensi tersebut perlu dimanfaatkan penggiat industri terutamanya perusahaan kecil sederhana PKS menerusi peningkatan rantaian nilai. Beberapa OEMs telah pun menyatakan hasrat mereka untuk mendapatkan beberapa komponen utama daripada syarikat-syarikat di Malaysia, dan kita lihat beberapa syarikat yang besar tempatan telah mengambil kesempatan ini untuk membida projek-projek utama ini, dan mereka perlukan sokongan daripada SMEs tempatan. Syarikat tempatan juga digesa memanfaatkan kemajuan teknologi dan pelaburan berimpak tinggi dalam sektor aeroangkasa. Datuk Seri Muhammad Azmin berkata demikian selepas pelancaran Malaysia Aerospace Summit 2021, My Aero 21 di Ibu Negara. Zon pelaburan pelancongan khas akan diperkenal sebagai usaha merancakkan semula sektor pelancongan negara. Kewujudannya di setiap negeri bagi menggalakkan pembangunan destinasi pelancongan berpotensi. Since land falls under the state, therefore it is just good for them to work with the investors. And investors are the people who can see the potentials of business. So there are a lot of potentials in our country. I've been going around, especially even in the rural areas, because I think they are able to see the potentials on how they want to build up new areas and also to create new niche segments. With it, we pushed for Menerusi zon tersebut, kerajaan negeri dan pelabur boleh memperluas dan meneroka peluang baharu melangkaui sektor pelancongan. Bagi menarik pelabur, Muatak turut menawarkan bantuan kewangan dalam bentuk dana dan insentif di bawah kendalian Bank Pembangunan dan SME Bank. Baik, seterusnya kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 17 November.
Terima kasih Fiona dan Faris. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kita mulakan dengan aksi Piala Malaysia. Sabah FC menjadi pasukan terakhir menempah tempat ke suku akhir selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas PJ City FC di Stadium Likas Kota Kinabalu semalam. Jaringan tunggal kapten pasukan Risto Bitraski pada minit ke-21 sudah cukup untuk membawa The Rhinos ke peringkat 8 pasukan terbaik dalam kempen musim ini. Jaringan menerusi sepakan penalti diberikan pengadil perlawanan selepas pemain Sabah Park Tae-soo dijatuhkan dalam kawasan penalti PJ City FC. Jurulatih Sabah Dato' Ong Kin Swee memuji persembahan anak buahnya yang berjaya merealisasikan misi 3 mata ke atas pencapaian terdekat mereka itu. Mereka bermain mengikut arahan dan paling penting berusaha sehingga minit terakhir mempertahankan gol yang kita dapati pada separuh masa pertama, dan ini bukan mudah, dan kita tahu kita jangkakan pasukan PJ City yang memberi banyak tekanan pada separuh masa kedua, tetapi kita berjaya. Kemenangan itu menyaksikan Sabah muncul naik juara kumpulan dengan 8 mata memintas kedudukan PJ City FC di tengah ketiga dengan 5 mata. Satu lagi perlawanan. Sementara itu, Melaka United meneruskan kempen cemerlang dalam kumpulan C apabila mencatat kemenangan 2-0 ke atas Kedah Darul Aman FC di Stadium Han Jebat, Melaka. Keputusan itu sekaligus menyaksikan skuad kendalian Zainal Abidin Hassan itu mengkakalkan rekod tanpa kalah dalam 6 perlawanan sekaligus muncul juara kumpulan. Pada aksi tersebut, Manuel Ord menyumbang gol pertama buat Melaka pada minit ke-24. Walaupun kita dah layak ke suku akhir awal, tetapi momentum yang hendak dibawa hingga ke penghujung Piala Malaysia itu amat penting. Jadi dengan confident mereka dengan kemenangan malam ni membawa mereka keyakinan yang tinggi untuk ke suku akhir. Jadi I'm not going to give any excuse when you lost, whether field or referee or whatever. No, I'm not going to give excuse because end of the day football you have to accept it. If you lost to a better team and that's it. Pada suku akhir pertama hal ini, Melaka United akan berdepan Sabah FC manakala Kedah akan bertemu juara 2019 JDT. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Muhammad Saifuddin Abu Bakar mengesahkan seorang pegawai daripada skuad bola sepak bawah 22 tahun negara disahkan positif COVID-19. Ia sekaligus menyaksikan tempoh kuarantin barisan pemain dan pegawai ditambah sebanyak 7 hari dan berakhir pada 14 November. Sebelum ini, skuad bawah 22 tahun negara sepatutnya kembali ke rumah masing-masing Isnin lalu namun terpaksa menyambung tempoh kuarantin ekoran seorang pegawai disahkan positif COVID-19. Bagi pegawai bawah 23 tahun yang sedang menjalani kuarantin di PJ Hilton, salah seorang didapati positif selepas pemeriksaan kedua ataupun PCR kedua, dan beliau telah dipindahkan daripada hotel ke kuarantin COVID Center. They call it. It's a hotel juga. Dan sekarang beliau berada di sana. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran jam tangan edisi Terhad FAM di Wisma FAM Kelana Jaya. Pasukan negara tiba di ibu negara dari Ulaanbaatar Mongolia Rabu lepas setelah transit di Incheon, Korea Selatan menjadi kuarantin wajib selama 5 hari yang sepatutnya berakhir pada 8 November lalu. Skuad negara kembali ke tanah air dengan kejayaan layak ke Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan pada Jun 2022. Perkembangan hoki Piala Tun Abdul Razak 2021. Juara bertahan kategori wanita, Pahang, memulakan kempen dengan menundukkan negeri 9-3-0 pada aksi pembukaan kumpulan A. Turut melakar kemenangan finalis tahun lalu Selangor yang menewaskan PDRM 2-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan A pagi tadi menyaksikan Pahang membuka tirai jaringan pada minit ke-13 hasil pukulan sudut penalti yang disempurnakan Siti Zulaikha Hussein.
Zati Al-Yani Muhammad Zubir kemudian melebarkan kedudukan menerusi gol padang pada minit ke-38 sebelum Noor Izaidah Ibrahim melengkapkan gol ketiga Pahang menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-47. Ketua Jurulatih Pahang Muhammad Sabri Muhammad memuji barisan pemainnya yang bermula dengan agak perlahan namun berjaya bangkit mendapatkan rentak permainan sebenar sekaligus meraih kemenangan yang cukup bermakna. Aksi kumpulan B pula menyaksikan finalis tahun lalu Selangor turut bermula dengan langkah kanan. Turun sebagai antara pasukan pilihan, Selangor tidak menunggu lama untuk memulakan pencarian gol apabila Anis Nur Fatihah Asmidi menjadikan 2 gol padang berturut-turut dalam tempoh beberapa saat selepas minit kedua perlawanan bermula. Minit ke-53, PDRM berjaya merapatkan kedudukan hasil pukulan sudut penalti. Bagaimanapun, hasrat untuk mencuri satu mata tidak kesampaian apabila kedudukan 2-1 kekal sehingga tamat permainan. Menjelang Sukan Asia Hangzhou di China tahun depan, pasukan e-sukan tempatan, Tim Secret bersedia mewakili negara ke tamasya itu bagi permainan PUBG Mobile. Tim Secret merupakan juara Grand Slam Final kejohanan Liga Profesional PUBG Mobile Asia Tenggara musim keempat PMPLC baru-baru ini. Permainan PUBG Mobile antara 8 acara sukan yang akan dipertandingkan di Sukan Asia termasuk Arena of Valor ASEAN Game Version, Dota 2, Dreams 3 Kingdoms 2, EA Sport FIFA, Hearthstone, League of Legends dan Street Fighter 5. Pada waktu ini satu prestasi yang begitu menarik dan mereka masih lagi hidup dalam situasi ini. Sekurang-kurangnya 10 markah untuk mereka. Tidak Sukan Asia satu benda yang boleh membanggakan negara sebab dia akan bawa pelik pingat dan sebagainya, dan player-player pasti nak harumkan nama negara. Dan kita juga ada roster 4 player Malaysia yang boleh mewakili Malaysia secara langsung. Untuk bawa pingat pun kita ada harapan yang tinggi untuk Malaysia. Ini kali pertama acara e-sukan dipertandingkan dan ditawarkan pingat secara rasmi di Sukan Asia. Tim Secret dibarisi Muhammad Izruddin Hashim, Ahmad Fuad Razali, Raymond Tan Bong Chiang, Muhammad Danish Yusniza dan Ikajai Adisanan. Selepas berjaya mencipta pelbagai kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, Kementerian Wilayah Persekutuan mengukir nama dalam Malaysia Book of Record apabila berjaya menghimpunkan 46 perguruan silat di seluruh Malaysia dalam Festival Seni Silat Wilayah Persekutuan. Festival yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat itu bagi memperkenalkan kepada dunia tentang warisan seni silat Melayu. Ia turut mendapat pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang tidak ternilai. Jelas Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Wilayah Persekutuan, Datuk Cik Roslan Cik Daud, festival ini akan berlangsung secara maya. Seni silat wilayah persekutuan ini bakal mencipta dua rekod sejarah apabila The Malaysia Book of Records bersetuju untuk menamakan Festival Seni Silat Wilayah Persekutuan 2021 sebagai penganjuran pertama Festival Seni Silat secara maya dan demonstrasi aliran perguruan silat terbanyak secara maya. Dan untuk makluman, sebanyak 46 perguruan daripada seluruh Malaysia memberi komitmen dalam merealisasikan hasrat untuk mencipta nama dalam The Malaysia Book of Records. Tambah beliau, majlis akan disempurnakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim di Dewan Serbaguna Kementerian Wilayah Persekutuan Putrajaya. Bertemu kembali. Bangunan 2 tingkat di Bandar Malatya, Turki runtuh. Operasi mencari individu terperangkap dipergiat. Lagi butiran dalam rangkuman dunia. Saksikan. Sekurang-kurangnya 10 individu terperangkap setelah bangunan 2 tingkat di Bandar Malatya, Turki runtuh.
Bangunan ini runtuh ketika kerja pengubahsuaian mengakibatkan kerosakan pada dinding yang memisahkan dua restoran di tingkat bawah. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang mungkin masih hidup di celah-celah runtuhan giat dijalankan. Greece sedang berdepan gelombang keempat COVID-19. Amaran itu diberi Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis selepas jangkitan harian mencecah rekod tertinggi 8,613 kes dalam tempoh 24 jam. 46 kematian direkodkan pada Selasa berbanding 65 kes sehari sebelumnya. Lebih 200 pendatang asing diselamatkan ketika berusaha menyeberangi terusan Channel dengan bot menuju ke Britain. Dalam 7 operasi berasingan pada Isnin dan Selasa, 210 pendatang termasuk 4 wanita dan seorang kanak-kanak diselamatkan. Mereka diletakkan di bawah jagaan polis sempadan selain anggota bomba serta perkhidmatan perubatan kecemasan maritim. Thomas Pesquet antara 4 angkasawan yang telah selamat kembali mendarat ke bumi selepas 6 bulan SpaceX berada di stesen angkasa antarabangsa ISS. Mereka menjalankan ratusan eksperimen selain membantu menaik taraf panel solar stesen berkenaan sejak 24 April lalu. Kapsul dengan jolokan Dragon itu mendarat di Teluk Meksiko menggunakan 4 payung terbang besar. Pengguna dijangka tidak perlu membayar kos yang tinggi bagi mendapatkan perkhidmatan 5G. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ia kerana kerajaan telah mengambil kira soal itu sebelum melaksanakannya. Tegasnya, melalui Digital Nasional Berhad DNB yang merupakan agensi pelaksana perkhidmatan itu, kerajaan telah menetapkan agar kos kemudahan terbabit perlu efektif supaya tidak membebankan pengguna. DNB akan bekerjasama dengan semua telcos ataupun MNOs yang sedia ada untuk memberikan perkhidmatan. Dan kalau macam sekarang ini, setiap telco itu membina prasarana-prasarananya sendiri yang menyebabkan ada duplication in terms of cost, dan kita merasakan kaedah itu sebab apa juga kos yang ditanggung nanti akan dipas kepada pengguna, kepada rakyat. Sekarang ni macam single highway ownership, built and owned by DNB and later on to be used by all the telcos. Jelasnya, usaha mencari modul perkhidmatan yang kos efektif dengan model 5G Multi Operator Core Network Integration dikendalikan DNB. Dengan model itu, kerajaan berharap dapat menjadikan Malaysia sebagai satu daripada negara peneraju bagi perkhidmatan rangkaian 5G dalam tempoh 3 tahun akan datang. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri pembentangan dan demonstrasi rangkaian teras pelbagai operator 5G di ibu negara. Sasaran awal rangkaian 5G dijangka meliputi kira-kira 80% kawasan berpenduduk menjelang tahun 2024.
Kaki tangan yang belum menerima vaksinasi kerana masalah kesihatan perlu memaklumkan kepada penyelia masing-masing bagi membolehkan mereka diberi tugas bersesuaian yang tidak memberi implikasi kepada rakan sekerja. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ruzan Idris berkata, setakat ini Jabatan Penyiaran tidak menerima sebarang aduan berkaitan keengganan warga kerjanya menerima vaksin COVID-19. Pengecualian hanya akan diberikan kepada individu yang mempunyai masalah kesihatan. Saya akui yang oleh kerana kita beroperasi 24/7 ya, 24 jam. Jadi kepentingan untuk kita semua pejabat ataupun pegawai-pegawai di RTM ini divaksinasi itu adalah amat pentinglah ya. Bukan hanya untuk diri kita juga tapi juga untuk memastikan rakan-rakan sekerja kita juga berada dalam keadaan yang selamatlah. Beliau ditemui media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Penyiaran di Angkasa Puri. Sesi pembelajaran sekolah di Terengganu tidak akan terjejas walaupun 168 sekolah dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri Hanafiah Mat berkata, bagi memastikan proses pembelajaran tidak terganggu, pelajar akan dipindahkan ke bangunan lain. Kita mohon jika ini terjadi, guru-guru akan mengambil satu keputusan lah. Sama ada sekolah tu kita tutup buat sementara waktu ataupun kita tengok kat mana dia boleh letakkan pelajar. Yang ni benda rutin tiap-tiap tahun. Lebih 500 PPS di Terengganu bersiap siaga dan mampu menampung lebih 100,000 mangsa banjir. Manakala bilik gerakan bencana seluruh negeri juga bersedia diaktifkan bagi menghadapi musim tengkujuh. Berkuat kuasa semalam, kesemua 9 hutan lipur dan kawasan rekreasi di bawah seliaan Jabatan Perhutanan Kedah ditutup sepenuhnya dan akan dibuka selewat-lewatnya Januari depan. Aktiviti pendakian gunung turut tidak dibenarkan. Pengarah Jabatan Perhutanan Kedah, Muhammad Abdullah ketika dihubungi berkata, penutupan berkenaan atas nasihat Jabatan Meteorologi. Ia bagi mengelak berlaku kemalangan jiwa, kecederaan dan perkara tidak diingini akibat fenomena kepala air. Hutan lipur tersebut termasuk pusat peranginan Taman Eko Rimba Bukit Wang Jitra, air terjun Lata Bayu di Baling, perangin Lata Mengkuang di Sik dan hutan lipur Puncak Janing. Turut ditutup pusat rekreasi Tupah di Merbuk, Sungai Petani, air terjun Latah Bukit Hijau, Baling dan air terjun Batu Hampar. Seramai 14 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina meloloskan diri dari Pusat Tahanan Sementara PTS Depo Tahanan Imigresen Kimanis, Papar sekitar 3.30 minit pagi tadi. Bagaimanapun, 7 daripada parti itu berjaya ditahan kira-kira 2 km dari depo berkenaan setakat pukul 7 petang tadi. Kesemua tahanan berumur 23 hingga 43 tahun tersebut dipercayai melarikan diri dengan mengumpil bumbung tandas bangunan setinggi kira-kira 2 meter. Dia orang telah berkumpul masuk ke dalam tandas. Bila dalam tandas ni dia umpil atap zinc tu menggunakan sama ada benda tajam lah umpil. Dia buka, dia lari keluar, dia potong pagar menggunakan cutter. Lepas tu keluar lagi, dia potong lagi pagar. Operasi menjejaki 7 lagi suspek yang masih bebas giat dijalankan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil ke Balai Polis berdekatan atau menghubungi Bilik Gerakan IPD Papar. Kes disiasat mengikut Seksyen 223 Palang 224 Kanun Keseksaan.
Wanita warga emas mati dipercayai dibunuh anaknya sendiri di kediamannya di Batu Lima, Jalan Jenyang, Gurun, Kedah pagi tadi. Suspek lelaki berusia 30-an melarikan diri selepas kejadian itu akhirnya bertindak membunuh diri dengan menerpa ke jalan raya sebelum dirempuh trailer. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata pemeriksaan ke atas mangsa berusia 71 tahun itu mendapati leher mangsa dikelar dan terdapat kecederaan di tangan dan telinga. Mangsa juga dipercayai dihentak dengan objek tumpul. Ketika ditemui, mangsa berada di ruang tamu dalam keadaan terlentang. Mangsa dipercayai tinggal bersama suspek yang mempunyai rekod pesakit mental dan berlaku pertengkaran setiap hari sebelum tragedi berlaku. Polis tidak menolak kemungkinan suspek berada dalam pengaruh dadah sebelum bertindak membunuh ibunya. Seorang lelaki warga emas yang mengelar leher anaknya di Ulu Bernam, Hulu, Selangor 3 November lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru atas tuduhan membunuh. Insiden berlaku selepas berlaku pertengkaran antara suspek Ash Krishman, 72 tahun dan anaknya kerana berebut siaran televisyen. Namun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan membunuh anak lelakinya K. Apash Naidu, 37 tahun yang boleh membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Khadijah Amir Hamzah, manakala tertuduh diwakili Peguam Dr. Vasu Apu. Tiada jaminan diberikan dan mahkamah menetapkan 22 Disember untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa Jepun adalah negara yang menerima taburan salji paling tinggi di dunia. Justru satu teknologi buang salji dibina bagi mengatasi masalah akibat salji tebal seperti kemalangan. Sosetsu berfungsi mencairkan salji dengan air panas yang dipam dari bawah tanah. Teknik pemanasan jalan menggunakan paip air sedalam 10 cm turut dilaksanakan. Roti telur biasanya menjadi menu pilihan kegemaran ketika bersarapan. Pemilik akaun Abang Terbang diminta untuk membuat roti telur berbentuk biawak. Hasilnya yang kreatif memukau perhatian pelanggan. Dia sebelum ini pernah tular di media sosial apabila menghidangkan roti canai berbentuk ular. Seorang gadis meluahkan rasa terharu kerana adik lelakinya mampu menjadi wali pernikahannya pada 19 Oktober lepas. Kesedihan selepas ayahnya kembali ke rahmatullah 3 bulan sebelum majlis akad nikah itu berlangsung terubat apabila adiknya yang berusia 16 tahun itu berani menggalas tanggungjawab yang besar. Adiknya mengakui gugup sehingga tidak lalu makan dan tidak boleh tidur sehari sebelum berlangsungnya majlis bermakna untuk kakaknya itu. Video berkenaan ditonton lebih 48,000 kali di TikTok. Baik saudara, berita perdana edisi 10 November 2021 berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita, keluarga Malaysia. Ya pasti. Yang sahih di berita RTM. Dan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.